persoalannya. Kita akan terus Ui. masuk Your ke team is dalam banning. draft sekarang ini juga. Adakah Dragonica akan mainkan draft yang sama macam yang sebelum ini? Adakah Aldos Your team akan is diberikan banning. keutamaan lagi sekali, Adin? Ini yang berbahayanya Your kata team sebab is main best banning. of one. So mereka kena guna pakai strategi yang terbaik mereka ada. Persoalan dia, adakah Albus itu strategi terbaik yang mereka boleh mainkan ataupun mereka boleh mainkan strategi yang lain. So itu semua harus diperhatikan dengan teliti oleh kedua-dua pasukan ini, Madness dan juga Dragonica. Saya nampak sekarang ini Hanzo tak di-ban. So Your team is picking. Agak berbahaya sebab saya yakin Sonic kejap lagi akan ambil Hanzo. Tapi adakah Dragonica telah pun bersiap sedia dengan Hanzo yang akan dibawa masuk oleh Sonic sendiri? First pick sekarang ini agak menarik di mana Selena dibawa masuk terlebih dahulu. Kelebihan Selena, macam banyak kali kita ulang, adalah keupayaan beliau untuk membuka map dengan dia punya skill Abyssal Trap. Dan juga dia punya dapat kerja. Kita tak dapat Hanzo lah kali ini. Kemungkinan besar Sonic akan main Yi Sun Shin. Agak pelik jugalah kalau Yi Sun Shin diletakkan di goal lane, tapi masih lagi boleh terjadi di sini, Adin. Mungkin pasukan Magnus mereka takut di mana Dragonica dah boleh baca gameplay Hanzo mereka macam mana. So mereka tak nak membawa masuk Hanzo tersebut di dalam pertarungan yang sangat-sangat penting ini ya. Sebab ini adalah round yang ketiga lower bracket best of one. Begitu kita lihat Dragonica dengan adanya Lancelot masih lagi di dalam medan pertempuran terus saja diambil oleh Ahmad Aiko berserta dengan Esmeralda yang akan diberikan kepada Boyi Mon. Oh, itu dia, Lancelot terus saja dikunci, Esmeralda dikunci. So, hero yang kebal di bahagian hadapan, hero yang baik untuk pergi ke bahagian belakang. Terutamanya untuk menumpaskan Yi Sun Shin di early game. Dan line up yang lebih kurang sama juga. Yi Sun Shin digabungkan dengan Clean di sini. Macam mana caranya untuk mereka kalahkan kedua-dua hero ini? Ya, itulah jawapannya baru nak sebenarnya. jawab. Itulah jawapannya sebenarnya. Tetapi Aldos terus saja dikeluarkan terlebih dahulu. Lunox dikeluarkan untuk mengelakkan Esmeralda di burst down dengan begitu pantas. Dan hero yang seterusnya bakal diambil oleh pihak Madness Esports. Adakah Barat? Ya, Barat akan dikunci sebab kita dah tengok dah gameplay Barat mereka. Strategi mereka ini memang sangat-sangat berkesan. Dan tim Dragonica, adakah mereka akan bawa masuk Akai ataupun Estes di sini? Your team Wow. Iritel ini hero safe ni. Wow. Tapi itulah dia Iritel kalau berdepan dengan Clean di early game. Sebenarnya sangat Agak sukar. Sangat sukar. Dan Iritel macam saya cakapkan tadi di awal rancangan kita tadi, Adin. Mana Iritel 2 item pun damage-nya masih lagi tidak cukup tinggi, tidak cukup besar. Dan hero terakhir yang sangat-sangat baik untuk counter hero yang melakukan serangan jarak jauh adalah Sicilian. Okay, well Cortex, anda kalau ada tadi pinggang mungkin kena pakai sekarang sebab game ini akan berlanjutan sangat lama sebab banyak hero late game. Untuk pasukan Madness sendiri saja ada 3 hero late game berada di tangan mereka, iaitu Yi Sunshine, Clean dan juga Sicilian. Masing-masing perlukan item, perlukan farming, perlukan masa. Daripada sudut pasukan Dragonica pula, mereka ada Iritel yang seperti mana yang awak cakap Cortex, 2 item tak cukup. Mungkin kena full slot baru kita boleh lihat kekuatan yang ada pada Iritel ini. Tanggungjawab Estes jaga Iritel daripada minit pertama dan sekarang ini tanpa kita melengahkan masa, pertarungan yang bakal dinantikan telah tiba. Pasukan daripada tim Dragonica berhadapan dengan Madness Esports. Ya, sesiapa yang tak mengenali lagi pasukan ini, inilah pemain-pemain untuk pasukan ini. Tim Dragonica, kita ada Pian, Boyimon, Ahmad Aiko, Minzal, Abumon. Untuk Madness Esports kita ada Mio, Sonic, Subway, Boss, Mirrol dan juga Pozan. Nampak tak Iritel nampaknya dijaga dengan baik sekali oleh Minzal. Kena jaga. Tak boleh bagi Iritel ni keseorangan diri. Kalau tidak memang sukar untuk dia nak mendapatkan Falihat. Dua-dua pun tak nak lasit. Tak nak tunjukkan diri langsung. Okey, Abumon baru tunjukkan diri. Akhirnya menunjukkan diri, tak apa. Abumon yang dia rendah boleh saja di-heal balik oleh Minzal. Sonic kali ini akan cuba mendapatkan Little Wonder ini dan dengan mudah beliau mendapatkannya. Jangan lupa join giveaway sepanjang live stream ini. Sebanyak 10,000 diamond telah pun disediakan kepada pemenang. Link ada di ruangan description. So apa tunggu lagi guys? Check it out!
dekat description. Bacalah description tu, ada link dia. Okay, sekarang ini pada awal-awal pertarungan saya tak menjangkakan ada serangan agresif yang bakal dilaksanakan kecuali kalau Pian dapatkan Abyssal Arrow yang cantik. Dan sebab pasal Abyssal Arrow Itu yang dia. cantik, terus saja Pio terkena Abyssal Arrow daripada Pian ini tapi tidak mencukupi nak mendapatkan kill ke atas Mio. Ya betul, damage daripada Iritel di early game memang tak ada damage daripada apa nama tu Estes di early game memang harapan lah. Bila pula jadi utara ni. Itulah dia. Minat dulu ada seorang caster pula ni, pengulas ni dari Kedah. Okey. Idola tu. Faham. Baik ya, benar yang apa awak katakan tadi. Damage pada awal macam awak kata, memang tak ada. Tak ada tak boleh buat apa. Kita tengok tu Boss Birol, habis minion itu dikerjakan dengan pantas, dipijak-pijaknya cepatnya. Minion tu di-clearkan sepantas kilat. Setiap pijakan yang ada daripada hero yang bernama Barat itu sangat-sangat memeritkan. Itu kena pada minion, belum lagi kena pada hero. Kalau kena pada hero, wow, saya tak boleh nak cakap apalah. Kita tengok sekarang ini Adin, itu dia Boy Iman. Perlu pula Boy Iman. Boy Iman perlu larikan diri. Dia perlukan heal tapi tak perlukan heal. Dia akan terus larikan diri saja. Tapi kita lihat Ahmad Aiko menggunakan Phantom Execution dengan harapan bolehlah terkena ke atas Mio. Tapi Mio akan undurkan diri terlebih dahulu, membenarkan Sonic mendapatkan turtle pertama ini. Dengan adanya Mountain Shocker telah dibuka sebentar tadi, memberikan sedikit sebanyak vision. Ahmad Aiko perlu undurkan diri. Purple buff akan diresetkan. Ni akan melambatkan lagi pergerakan ataupun farming untuk Ahmad Aiko. Ya, siapa yang tanya ini Sonic daripada mana ni? Ini Sonic daripada tim yang sebelum ini, masa MPL, Tim Bosco. Yeah. Tapi itulah information yang kita orang boleh bagikan sedikit demi sedikit kepada anda. Kalau anda tanya lebih, saya tak boleh nak jawab. Kita tengok juga pergerakan daripada pasukan Madness nampak agak sedikit pasif. Sebab Matilda ni kan, dia kena jaga clean. Sebab tim Draganica dia letak Estes untuk jaga Abumon yang menggunakan Iritel. Dan kita lihat sekarang ini, Fokus diberikan kepada bahagian bawah. Damage daripada clean itu sendiri sangat-sangat tinggi. Healing yang ada daripada Minzal tidak mencukupi untuk heal Abumon dengan secepat yang mungkin. Perlukan orang kata Blessing of the Moon Goddess di situ untuk heal dengan cepat. Ya, benar sekali. Even Abumon menggunakan heavy crossbow pun damage-nya tidak mencukupi lagi. Dan sekarang ni Abumon terpaksa larikan diri terlebih dahulu. Abyssal Arrow daripada Pian tidak terkena kepada sasarannya. Mountain Shocker telah dibuka menyebabkan Abumon terpaksa undurkan diri, tak boleh nak recall buat seketika. Tapi kita lihat Sonic bersama dengan Mio telah tiba di bahagian belakang. Mio akan cuba mendapatkan kill ke atas Minzal ni. Nyawanya sangat-sangat rendah, tetapi dengan ketiadaan minion, pasukan Madness Esports tak mampu untuk melaksanakan rusuhan tersebut. Abyssal Arrow terkena ke arah clean, iaitu Subway akan dikorbankan. $1 million Abyssal Arrow daripada Pian. Ya, dan itulah dia First Blood. Dalam masa 4 minit Abumon telah pun tiba kembali di bahagian bawah. Tapi kali ini kita tengok di bahagian atas, Boimon berjaya dibunuh oleh Sicilian. Damage daripada Fuzat itu sendiri sangat-sangat besar. Bad impact kena beri perhatian kepada bad impact beliau, di mana bad impact itu sendiri semakin lama semakin sakit. Kalau early game ni dah sakit, saya tak dapat bayangkanlah di late game itu nanti. Dan itu dia Lancelot berjaya mendapatkan kill ke atas Boss Mirol yang berada di bahagian atas. Ya, 3 berbalas 2 pada minit yang keempat. Ini pasukan Draganica sedikit sebanyak gerak agresif juga, walaupun mereka tahu hero-hero mereka lebih ke arah late game. Especially untuk Abumon Irital sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan 1 kill ke atas Matilda yang akan membantu sedikit Abumon dapatkan item-item yang diperlukan. Ya, macam awak cakap, dia punya crossbow tu tadi pun damage-nya tak cukup di early game ini. Perlukan, tak silap saya hari tu saya buat first item Blade of Despair, second item Berserker Fury. Saya ingat damage dia dah cukup, masih lagi tak mencukupi. Masih lagi perlukan full slot item untuk menunjukkan ataupun untuk Iritel ini bersinar. Dan kita lihat tim Draganica akan beri fokus kepada turtle ini. Adakah akan dicuri oleh Sonic? Nampaknya Sonic leka untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Abyssal Arrow. Tapi Mio sempat dia pakai guiding wing tu sedikit untuk undurkan diri sebentar tadi. Nasib baik, kalau tidak mungkin akan dijadikan lauk buat pasukan Draganica ini. Lihat di bahagian atas, rotation telah dilaksanakan oleh Sonic bersama dengan Boss Mirol, tetapi Boimon akan clearkan minion sepantas yang boleh. Ahmad Aiko dia tahu Boss Mirol ada di dalam bush, cuba untuk menggunakan dia Eternal Welcome, tetapi Ahmad Aiko puncture diguna pakai tepat pada waktunya untuk menyelamatkan diri. Blessing of the Moon Goddess telah diguna pakai oleh Estes menyelamatkan Abumon sebentar tadi, tetapi Pian
mungkin akan menjadi mangsa keadaan. Tetapi nyawa Subway sangat-sangat rendah. Satu lagi yang diperlukan, stun terkena ke atas Mio, dan itu dia Abumon yang berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Pian akan mengkorbankan nyawanya sendiri sebentar tadi. Abumon adanya heavy crossbow, adanya healing, terpaksa Pozan larikan diri. Ahmad Aiko telah tiba di bahagian belakang. Roadblock telah dikemukakan oleh Lancelot ini, tetapi Mio akan dikorbankan terlebih dahulu bersama dengan Pozan. Kemungkinannya akan memberikan Abumon double kill. Team fight yang kemas, perlawanannya begitu mantap, rotation yang baik daripada Ahmad Aiko. Ya, kedua-duanya melakukan rotasi yang baik. Kita tengok tadi datangnya Cecilian untuk memberikan bantuan, dan di masa yang sama tim Dragonica datang pula Lancelot dekat situ, dan kita tahu damage daripada Lancelot sememangnya perlu diberikan respect sebab damage-nya sangat-sangat tinggi daripada dia punya Tonros dan juga Phantom Execution. Dan kita lihat minit yang ke-7, perbezaan gol hanyalah dalam 200 gol sahaja sekarang ini. Adin, pergerakan kedua-dua pasukan nampaknya fokus sekarang ini tertumpu kepada bahagian tengah. Mungkin akan berlakunya team fight di sini. Tapi siapakah yang akan di pick off? Dan tim Dragonica main dengan sangat-sangat baik. Estes still lagi menjaga Iritel dan akan fokus mendapatkan turret di bahagian atas. Dia tak akan tinggalkan Iritel langsung. Selagi game ini tak habis lagi, itulah Estes akan duduk bersama-sama dengan Abumon, memberikan segala healing yang diperlukan untuk Abumon ini. Abyssal Arrow sekali lagi terkena dekat magnet ini, iaitu Mio. Setiap Abyssal Arrow yang dilontarkan oleh Pian pasti terkena kepada targetnya. Namun begitu, pasukan Madness Esports fokus kepada objektif gaming, dapatkan turret di bahagian bawah terlebih dahulu. Yep, turtle sekarang ini diambil oleh tim Dragonica. Rotasi yang agak sedikit perlahan daripada Madness, dan Dragonica ada 6 kill berbalas 3 kill. Perlawanan di bahagian tengah anytime saja. Oh, itu dia Sanguine Claw tak kena tepat, tapi Abumon nyawanya rendah, kena lagi bad impact dekat situ. Damage yang besar ni sangat menakutkan. Pozan dicari, Pozan berjaya dibunuh di situ. Masih lagi berterusan Adin. Okey, satu Abyssal Arrow yang baik. Sonic telah dikorbankan terlebih dahulu. Boss Mirror bersama dengan Mio tak boleh nak lakukan apa-apa. Dan lihat bagaimana Abyssal Arrow daripada Pian Manoy yang mendapatkan kill ke atas baras tersebut. Ini buka ruang sangat-sangat besar kepada pasukan Dragonica. Satu lagi Abyssal Arrow yang dilontarkan oleh Pian, tetapi dibaca oleh Subway dengan begitu baik sekali. Pasukan Dragonica perlu fokus dapatkan tarik di bahagian tengah ini terlebih dahulu. Tetapi di manakah keberadaan Abumon? Dia berada dekat atas, tapi dia tak perlu Abumon pun. Dia damage daripada minion dan juga Selena dan juga Estes untuk dapatkan kill ke atas turret. Ya, damage yang ada pada Estes. Abyssal Arrow Adin. Cantik sekali. Satu lompatan crossbow ataupun heavy crossbow daripada Abumon. Damage semakin lama semakin menyakitkan. Lihat, Mio terpaksa undurkan diri. Blessing of the Moon Goddess diguna pakai oleh Mienzal untuk menambahkan nyawa rakan-rakannya semula. Yap, strategi yang baik daripada tim Dragonica. Diorang tahu Iritel lemah di early game. Diorang sekarang ini menjaga Iritel yang dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan item. Dan di masa yang sama juga guys, korang boleh tengok dekat bawah itu ada Realme GT Neo. Korang boleh dapatkan di Shopee ataupun Lazada, harga semurah RM1,999 dengan memori yang agak besar, 12GB RAM dan 256GB storage. Realme GT Neo lengkap dengan Snapdragon 870 5G processor, 120Hz E4 AMOLED display dan 65W Super Dart Charge. Laju tu dia charge tu. Laju sangat. Laju. Anda chat sambil main pun boleh penuh. Tak ada masalah. Semua ini boleh didapatkan melalui Lazada ataupun Shopee. Realme Pro guys. Jangan lupa dengan telefon pintar yang begitu mantap ini. Okey, berbalik semula kepada perlawanan ini. Ya, kita selalu puji kepada Ahmad Aiko, Abumon, tetapi another hero kat sini adalah Pian. Setiap Abyssal Arrow yang dilontarkan kena at least terkena dekat Mio, terkena dekat Boss Mirror, menyebabkan Dragonica boleh dapatkan pertempuran yang lebih cantik. Bila dapatkan pertempuran, mereka dapat pengawalan map and terus mendapatkan lot yang pertama ini. Ya, Dragonica pun main dengan bagus, dapat lot dekat situ tanpa sebarang masalah. Walaupun Madness Esports ada Mountain Shocker, tapi seolah-olah orang kata dibazirkan begitu sahaja. Kita lihat sekarang ini perlawanan mungkin akan berlaku. Kita kena beri fokus juga kepada Abumon sebab damage terbesar mungkin daripada beliau. Sebab apa? Sebab kita hampir kepada late game sekarang ini. Mungkin dia dah siap itemnya dan Abyssal Arrow tepat kena kepada sasaran. Tepat kena kepada barat ini. Sasaran yang mudah sebenarnya sebab barat tu kan besar. Hitbox dia besar lah nak elak Abyssal Arrow. Tapi tiba-tiba ada satu gerakan yang baik dilakukan oleh Abumon, berjaya untuk mencuri orange buff daripada tangan pasukan Madness Esports. Ini akan menyebabkan setiap serangan daripada Abumon
menyakitkan lebih sedikit daripada biasa. Dan sebut pasal Abyssal Arrow, sebut pasal Force Mirror, terkena Abyssal Arrow sebentar tadi, memaksa Madness Esports undurkan diri terlebih dahulu. Draganica, mereka perlu berhati-hati, hanya perlu mendapatkan inhibitor turret saja. Tapi lihatlah, Ahmad Aiko gerakannya begitu agresif sebentar tadi. Mountain Shocker telah dibuka untuk memberhentikan serangan tersebut. Tetapi lihat bagaimana inhibitor turret telah dimusnahkan, dan adanya Blessing of the Moon Goddess menyebabkan Bohemond boleh masuk semula ke dalam pertarungan. Force Mirror berjaya untuk mendapatkan seseorang, iaitu Abumon. Terus saja ditelan, terus saja dimuntah semula. Sonic di bahagian belakang, Traceless diguna pakai bersama-sama dengan adanya healing daripada Estes. Tetapi itu semua tidak bermakna kerana pasukan Madness Esports berjaya untuk mempertahankan base mereka walaupun kehilangan top inhibitor turret sahaja. Wow, perlawanan yang mantap ditunjukkan oleh Madness Esports, dan damage di late game Sonic sangat-sangat kuat, berjaya untuk mengorbankan dua pemain daripada tim Draganica. Kita lihat tadi Sonic dia macam saja lambat-lambat datang sebab dia nak, orang kata, biar tim Draganica fokus kepada benda yang lain. Tadi Adik dah kita lihat bila tim Draganica fokus pada benda yang lain, dia datang dengan sangat-sangat licik macam dia main Hanzo. Sangat bijak sebenarnya gerakan daripada Isenshin ataupun Sonic. Dia tunggu sangat-sangat terakhir, pergi dekat backline, dia dah tahu semua skill dah diguna pakai, barulah dia masuk untuk mendapatkan kill. Dan pujian juga harus saya berikan kepada Force Mirror sebentar tadi. Deltaros Welcome berjaya untuk mendapatkan Abumon. Bila diludah semula, tamatlah riwayat Abumon tersebut. So tiada main damage dealer daripada pasukan Draganica sebentar tadi. Walaupun again kehilangan inhibitor turret di bahagian atas, tetapi masih lagi bernyawa untuk teruskan perjuangan mereka. Ya, menjadi persoalan juga kenapa Abumon masuk begitu dalam. Itu. Tapi itulah, kita dah tengok dah cara permainan kedua-dua pasukan ini. Syarat kemenangan untuk pasukan Madness, diorang kena bagi Sunshin dan juga clean item, dan nampak tak damage daripada diorang tadi di late game menyebabkan mereka mampu untuk melakukan pertahanan. So, pasukan daripada Draganica ni kena berhati-hatilah. Saya nak cakapkan dekat sini sebab damage dah ada daripada pasukan Madness. Tak nak mereka kena pick off secepat yang mungkin hero macam Clean ataupun Yisunshin. Kalau mereka tak berjaya buat demikian, ini adalah bencana bak kata caster daripada Indonesia. Ya, Empian also kalau dia dapatkan Abyssal Arrow, mereka tak semestinya kena serang target tersebut kerana itu mungkin satu umpanan sahaja daripada pasukan Madness Esports. Jadi gerak-geri mereka perlu dilaksanakan dengan lebih berhati-hati dan decision making mereka perlu berhati-hati. Andai kata Abyssal Arrow terkena dekat salah satu target, mereka kena analyse dengan cepat, okey boleh ke tak pick off dengan cepat, and then back off semula supaya tak ada kill pembalasan. And if boleh laksanakan perkara tersebut, saya rasa pasukan Draganica harus berkali-kali gunakan Pian sebagai diorang punya initiator ke arah pasukan Madness Esports sebentar tadi. Lord akan dihidupkan sebentar saja lagi, itu pun akan menjadi satu pertaruhan di antara dua-dua pasukan ini. Ya, lele Pian tu tadi memang perlu diberi respect lah. Kebanyakannya kenalah tepat mengenai sasaran. Lagipun tim musuh pun ada barat, so senang lagi lah nak kena Abyssal Arrow dia. Barat pun agak susah untuk elak Abyssal Arrow tu sebab badan dia besar kan. Bila stack dia ni, salah satu caranya Adin untuk barat tu elak Serena Abyssal Arrow tu adalah jangan jadi besar. Jangan jadi besar. Kalau dia tak jadi besar kontes, dia tak ada big guy stack, mudah saja mungkin 2-3 crossbow hit daripada Iritel, daripada Abumon boleh mendapatkan kill ke atas barat tersebut, iaitu Force Mirror. Okay, sebut pasal pasukan Madness pula sekarang ni. Kita tahu mereka adanya Isenshin, mereka adanya Clean, tetapi cukup ke tak damage mereka nak burst pasukan Draganica? Kerana Draganica kalau nyawa mereka rendah, Estes mudah saja gunakan Blessing of the Moon Goddess untuk tambah semula nyawa ahli-ahli pasukan mereka. Ya, Daniel Fuad cakap dekat situ, Abumon, use Leslie, please. Alright, kita tengok turret di bahagian tengah. Tim Draganica berjaya diambil di sini oleh Madness Esports, dan kita lihat juga turret di bahagian atas sebenarnya Madness Esports telah berjaya dijatuhkan. Kita recap balik yang dijatuhkan oleh tim Draganica, dan item yang penting telah pun disiapkan oleh Sonic seketika tadi. Dia telah menyiapkan, tak silap saya, Malefic Roar. Malefic Roar sangat-sangat baik untuk lawan dengan hero yang punyai item defense yang tinggi. Let's say tak silap saya, kalau enemy tu ada 100 defense, Malefic Roar tu boleh kurangkan sebanyak 30 defense daripada item itu.
Wah, itu item yang sangat-sangat diperlukan, especially mungkin bila berhadapan dengan Boimon, sebab kita tahu beliau sangat-sangat keras, naturally sangat-sangat keras, apatah lagi kalau menyiapkan item-item defense untuk menguatkan lagi benteng pertahanan beliau. Dan juga Menzal dengan adanya healing, kemungkinan Magnetic Sport dah menyiapkan item seperti Dominance Ice, mungkin kalau perlu Necklace of Durance untuk kurangkan lagi healing yang dikemukakan oleh Menzal Manoi ini. Ya, saya rasa Sith pun tengah gemetar tengok game ini sebab sangat-sangat sengit di antara kedua-dua pasukan, tapi kelebihan diberikan kepada Dragonica, berjaya mendapatkan objektif yang lebih kalau nak dibandingkan dengan Magnus Esports. Perbezaan gol tak jauh bezanya, anytime Magnus Esports boleh je menang ataupun tim Dragonica boleh saja menang. Kita tengok dekat sini Magnus Esports gagal untuk mendapatkan kawalan map di mana mereka lebih kepada posisi defending. Kalau nak dibandingkan dengan tim Dragonica, mereka lebih kepada attacking di mana kita tengok 4-1 digunakan di sini oleh pasukan ini. Ya, benar sekali. Untuk Magnetic Sport, mereka ada lagi satu hero yang kita tak mention sebentar tadi, iaitu Pozan Cecilion. Kita tahu kalau dia tak dicari di bahagian belakang, Sanguine Claw, Bad Impact, semuanya boleh diguna pakai untuk mendapatkan damage yang lebih besar ke arah pasukan Dragonica, dan mungkin boleh memancing Menzal menggunakan Blessing of the Moon Goddess beliau. Jadi kita kena lihat bagaimana pasukan Magnetic Sport dengan tiada pengawalan map, bagaimana mereka nak contest lot yang bakal muncul dalam 1 saat sahaja lagi nanti. Ya, minit yang ke-14. Okey, saya kena kira minit ni sebenarnya sebab Pozan, hero yang sangat-sangat menakutkan terutamanya di late game, stack dia banyak. Saya takut nanti heal yang ada pada Minzal yang menggunakan Estes tu tak cukup lah nak sustain damage yang dikeluarkan oleh beliau. Kita fokus juga buat masa ini, pergaduhan mungkin akan terjadi Adin di kawasan Lord. Kita tengok pergerakan mereka, nampaknya Magnus terpaksa fokus defend orang kata minion ini daripada ditolak. Sebab mereka ada orang kata super minion. Okey, Mountain Shocker telah dibuka untuk memberitahu sedikit sebanyak keberadaan. Kita lihat bagaimana Vosmiro terus saja menggunakan Detona's Welcome plus Flicker, berjaya untuk mendapatkan Menzal. Tapi lihat di bahagian belakang, Subway telah dikorbankan. Pian berjaya untuk mendapatkan Yin Sunshine. Satu lagi Abyssal Arrow yang akan dilepaskan, tidaklah terkena kepada sesiapa. Namun begitu, Boimon bersama dengan Pian akan terus bermarajalela. Satu lagi Abyssal Arrow terkena dekat Mio yang tak mampu nak lakukan apa-apa. Boimon masih lagi teguh berdiri sekarang ini. Lot telah muncul di bahagian atas. Mampu ke tak pasukan Madness dengan berbaki dua ahli pasukan mereka nak mempertahankan base mereka sekarang ini. Nampak gayanya sangat-sangat sukar kerana Abumon, The Savior, telah tiba dengan adanya heavy crossbow. Lihat damage yang begitu besar bersama dengan Ahmad Aiko. Mio hanya mampu berputar-putar saja, tetapi Crystal akan diserang menghantar tim Dragonica. Jatuhkan Todak, jatuhkan Magnus Esports, mara ke pusingan seterusnya. Hanya Sith. Wow. Sebab tiba dah berjaya pergi ke pusingan yang seterusnya. Mantap sekali permainannya. Ya, nampak tak Iritel memberikan impak yang begitu besar juga. Tapi dengan syarat lah nak main Iritel kena ada satu hero untuk support dia untuk mendapatkan item. Kita tengok jugalah item yang berjaya disiapkan oleh Iritel ini, di mana Berserker Fury, Endless Battle, dan juga tak silap saya Wind Talker dan juga Wind of Nature telah pun disiapkan di sini. Dan Abumon diberikan MVP dekat sini Adin, di mana beliau menunjukkan orang kata gameplay yang baik, dia menghasilkan damage yang besar disebabkan dia punya ulti itu. Wah, Abumon, Boimon, Pian, Ahmad dan Menzal semuanya harus diberikan pujian. Bukan saja kepada Abumon, mereka bergerak as a team, membantu antara satu sama lain. Kalau nyawa Abumon rendah, ada Estes untuk berikan heal. Pian dapatkan pick off yang cantik dengan